وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ونحن أخوان همزة. يا أستاذ ونحن. baca Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف ونفعنا به بعلومه في دارنا آمين يا رب العالمين. ونحن الدال على المتكلمين Tak dengar tak? ونحن الدال على المتكلمين ومعه غيره أو المعظم نفسه في نحو قولك نحن قائمون، فنحن ضمير رفع منفصل منفصلين منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. وقائمون خبره مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. وأنت بفتح التاء الدال على المخاطب في نحو قولك أنت قائم، فأن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والتاء حرف خطاب وقائم خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. وأنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة نحو في بقول نحو في نحوي نحو قولك في نحو قولك. Tak ada fi ya? tak ada fi. Oh, Tak ada fi. eloknya ini mukhatabahnya nahu. Baca elok balik ada fi ya. Fi. Okay. في نحو قولك أنت قائمة، أنت قائمة، فأن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. والتاء حرف خطاب وقائمة خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.
Dia juga dia tak ada payah mana ni. Dia nak sebut apa tu, domain mukhatab tu lah. Dia nak sebut apa isi domain. Dia nak sebut 12 isi domain tu semua. Wa mahum yahumana tu Ustaz. Baik tengok. Dia tak ada payah. Tempat payah kita bagi tahu payah lah. Dia tak ada payah mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa nahnu ad-dalu 'ala al-mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu. Bermula lafaz nahnu. Bermula lafaz nahnu. Ad-dalu yang menunjuklah ia lafaz nahnu itu 'alal mutakallimi. Yalah. Wa nahnu tu atau pada kata ana. Wa nahnu tu atau pada kata ana. Dia tu jadi khabar pada kata hiya. Dia tu jadi khabar hiya i'tibar ataf lah. Nahnu mana? Ad-dalu 'alal mutakallimi. Nahnu yang menunjuklah ia nahnu tu 'alal mutakallimi. Di atas mutakallim wa ma'ahu. Dan sertanya serta mutakallim tu wairuhu wairu mutakallim. Ini selain mutakallim pun masuk juga. Satu, awil mu'azzimi nafsahu, ataupun nahnu tu yang menunjuk di atas mutakallim, ataupun awil mu'azzimi nafsahu, ataupun nak membesarkan akan dirinya. Ataupun nak membesarkan akan dirinya. Jelas tak saya cakap? Internet kuat Ataupun nak membesarkan akan dirinya. Hal keadaan. Hala kaunihi. Hal pada nahnu. Hal keadaan nahnu itu. Hala kaunihi. Fi nahwi kaulika, pada seumpama perkataan kau. Mana seumpama perkataan kau? Makul kaul. Pada kaulika. Nahnu bermula kami itu qaimuna. Berdirilah oleh kami semua. Berdirilah kami. Baik. Kemudian dia kata tafriq pada misal fanahnu. Maka bermulalah fanahnu tu. Dhamir raf'in. Dhamir rafa' munfasilin. Ya munfasil. Nak baca munfasilin ke nak baca munfasilun? Tak nuzul. Munfasilin. Sifat bagi rafa'. Rafa' yang munfasil. Bukan domain yang munfasil. Macam tu. Maksudnya rafa' tu yang munfasil. Bukan domain yang munfasil. Domain munfasil. Domain yang munfasil bukan rafa' yang munfasil. Adakah rafa' yang munfasil? Nampak tak? Kalau kita kata dia sifat pada kata raf'in, maksudnya rafa' tu yang munfasil. Bukan domain yang munfasil. Kita nak domain yang munfasil tak? Buat mudhaf ilaih. Buat tadi mudhaf ilaih. Macam mana tak? Mudhaf ilaih bagi rafa'. Dhamir raf'in munfasilin. Nak benda-benda macam mana? Sekejap, cuba Ustaz baca. Kalau Ustaz kata mudhaf ilaih, rafa' bagi munfasil. Kena tak? Kalau mudhaf ilaih. Rafa' bagi munfasil. Terjemah kena tak? Tak kena. Dia nak domir yang munfasil. Kalau kita cakap domir munfasil, maksudnya apa? Maksudnya domir raf'in munfasilun. Sifat pada kata domir. Lagi pula,
Dia kalau kita nak buat munfasilun saja boleh. Kalau tak mau kaitkan dengan dhamir raf'in. Soalan kata gini. Fa nahnu dhamir raf'in. Tapi dhamir rafa' tu munfasil kan? Dhamir yang munfasil. Sebab nahnu tu. Kalau kita nak kata dhamir rafa' saja, takkan kita kata nahnu tu dhamir rafa', lagi pula munfasilun. Lagi pula yang munfasil. Lagi pula dhamir munfasil. Tak kena. Dia kena kata munfasilun. Dhamir raf'in munfasilun. Lagi pula mabniyun ala dhammi. Lagi pula dibinakan akan dia, akan nahnu tu di atas dham. Lagi pula kainun adalah ia nahnu itu fi mahali raf'in. Pada ma'rafa'. Lagi pula nahnu tu i'rab jadi mubtada'un. Tu. Nampak tak Habis. Mubtada'un tu khabar ke berapa tu? 1, 2, 3, 4 lah. Khabar keempat lah. Wa qa'imuna. Bermula lafaz qa'imuna. Ialah khabar wa khabaruhu. Ini khabar bagi mubtada. Lagi pula marfu'un bil wawi. Lagi pula rafa'. Lagi pula dirafa'kan akan dia, akan lafaz qa'imuna tu bil wawi dengan waw. Sebab apa rafa' dengan waw? Nampak Ustaz? Kita buat pertanyaan tu sebab apa? Sebab dia kata li'annahu jam'u muzakkarin salimun. Nampak tak? Sebab kita faham situ, sebab tu kita kata sebab apa dia rafa' dengan waw. Sebab apa kata dia tu, sebab apa boleh kata qa'imun tu rafa' dengan waw? Illa lagi satu yang mahzuf tu. Wa innama kana qa'imuna marfu'an bil wawi. Nampak tak? Ambil itu tak? Wa innama kana qa'imuna. Sesungguhnya adalah lafaz qa'imuna tu. Marfu'an dirafa'kan akan dia akan qa'imuna dengan waw tu. Li'annahu. Nampak tak? Nampak perhati saya ambil kau ada tak? Kerana sesungguh qa'imuna tu jam'u muzakkarin salimun. Kerana lafaz qa'imuna dikatakan jamak muzakkar salim. Habis. Itu ibarat lah. Dia segi ibarah gitulah. Kitab ni kalau tak main ibarah senang je. Wa anti. Dan lafaz anti. Wa anti tu jadi khabar pada hiya i'tibar ataf juga. I'tibar ataf pada kata ana. Baca lagu mana anti tu? Hala kauniha. Hala kaunihi tak ada. Hala kaunihi, hal keadaannya, keadaan anta tu, anti tu. Makru'an. Bifathai ta'i. Dibacakan akan dia, akan anti tu dengan difatahkan akan ta. Ta mana? Ad-dali. Tak kena. Baca ad-dalu. Buat di kita i'rab jadi khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Hiya. Baca tadi tu tak kena kita Wa anti tu hala kauniha. Makru'atan, bukan makru'an. Makru'atan di mu'annas. Mu'annas Wa anti hala kauniha, hal keadaannya kerana anti tu makru'atan bi fathhi ta, dengan fathah akan ta. Wa anti tu ad-dalu. Ad-dalu tu jadi khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Sanuzul. Kita takdir. Hiya. Bermula ia anti tu. Ad-dalu. Yang menunjuklah ia anti itu alal mukhatabi
di atas dhamir mukhatab. Hala kauniha, hal keadaannya, keadaan anti itu fi nahwi qaulika, pada seumpama perkataan kau, pada perkataan kau, anti qaimun, bermula engkau seorang perempuan berdiri. Tak tu molek qaimatun tu. Kitab tu qaimun ke qaimatun? Bifatita Astagfirullah. Anta betul dah lah. Anti pula dah. Kau mana anta kan? Kau tak tegur. Anta kan anti? Tak ada dua-dua. Atas anta, yang bawah tu anti. Dia tengah baca anta ni. Kita dah tengah boleh. Silap. Okay. Apa ni? Anta. Wa anta. Hala kaunihi, hal kauniha, hal keadaan anta tu makru'atan bifatita. Dengan difatah ke akan ta. Apa betul lah tu? Fi nahwi qaulika, pada seumpama perkataan kau, anta qaimun, bermula engkau itu qaimun. Habis itu. Fa'an mana? Maka bermula fa'an anta tu lah, tapi bukan ta, an tu. Nampak tak Fa'an tu dhamir raf'in. Macam tak kena mana baca dhamir raf'in munfasilun tu. Dhamir raf'in, dhamir asal ya. Munfasilun tu mudhaf ilaih munfasilin. Baca munfasilin elok. Bukan munfasilun, Ustaz dulu saya silap. Sebab tak sedap mana baca dhamir raf'in munfasilun. Nanti tak. Dia nanti sifat yang kedua tu. Tapi dia kalau tak boleh jadi mudhafun ilaih Ustaz. Sebab dia mudhafun ilaih pada dhamir. Tak, dia jadi sifat. Dia jadi sifat yang kedua. Fa'an tu dhamiru raf'in munfasilin. Betul lah tak? Ustaz Nuzul baca tu betul lah. Betul. Dia jadi apa? Sifat yang kedua. Dhamir rafa' yang munfasil. Dhamir yang munfasil. Bukan dhamir bagi munfasil, tak kena. Dhamir yang munfasil. Kalau dhamir yang munfasil, dhamir dia maklum kalau kita kata dhamir raf'i itu munfasil. Dia nak sekali tu. Dhamir raf'in munfasilin. Dhamir raf'in, betul? Yang kedua lah, munfasilin. Tahu tak? Bukan dhamir raf'in munfasil tak? Dhamir raf'in munfasilin. Yang panggil sifat lah tu. Sifat pertama, sifat bagi rafa' tu tak? Betul lah tak? Dhamir rafa' yang munfasil. Sebab dia anta. Tu dia. Sebab tadi tak nampak an tadi tu. Ya, betul. Astagfirullahaladzim. Tak kena kita baca kat ni. Ian pun tak tegur kita kat ni. Betul tak kena. Buat poin ni Ustaz. Ya. Yang awak baca munfasilin Ustaz? Dia kan kalau kan dhamiru raf'in mudhaf ilaih kan? Kenapa kita pergi baca dhamiru raf'in munfasilin? Munfasilin ke munfasilin saya baca? Ustaz kata tadi munfasilin kan? Munfasilin. Kalau Zuhir nampak macam dia sifat bagi dhamir kan? Dhamir yang munfasil. Tadi
mula domir raf'in. Sepatutnya dia bukan sifat, dia macam dia panggil sifatnya. Kalau ikutkan bukan disifat lagi rafa'u dan sifat lagi domir. Kalau kita kata dia sifat bagi rafa'u tu tak sah. Dhamir raf'in munfasilin. Apa tu Fahmi nampak saya baca tadi? Munfasili Dah Ustaz, apa kalau Zuhair nampaknya baca domir raf'in munfasilun sebab buat sifat daripada domir kan. Betul lah. Kalau buat munfasilin Tapi rasa macam kekok baca tu. Tapi memang betul lah kalau kita ikutkan memang dia siapa tu kita baca domir munfasilun sebenarnya. Sebab dia sifat bagi domir. Domir yang munfasil. Nampak gitu tak? Tapi sebab dulu kita mengaji tu dia baca munfasil. Itu yang saya kalau dobik pun nanti nak tengok balik. Tapi kalau yang saya tengok sekarang ini, nampak yang tu dah. Domir raf'in munfasilun. Tapi pelik dia kata munfasilin tu, dia tak sedap. Saya dulu dobik, mungkin kita dobik waktu mengaji ni, tak erti mana waktu saya mengaji dulu. Kita main ikut dobik dia Ustaz Zul. Tak pernah tanya untuk guru pun. Tapi nampak itulah Ustaz. Betul lah Fahmi kata tu. Sebab kalau ikut Zuhair tu gitulah. Domir yang munfasil, bukan rafa' yang munfasil. Betul lah Ustaz. Yang mula-mula tu Zuhair tu. Mula. Betul. Kitab saya ni, mungkin saya silap ni. Salah dobik ke dulu ke time mengaji mengantuk ke tak tahulah. Kan? Nampak Zuhair gitulah. Ya, Fahmi ngaji ke mana Fahmi? dah yang saya nampak tu macam tu kan. Yang mengaji kat ni tak ada ni. Tak mengaji. Dah kat sini apa ada kelas yang saya tak masuk tu. Ya. Ada yang tinggal kan. Ya, betul. Okey, baik. Yang pertama tadi lah Ustaz Azhar. Dhamir raf'in munfasilun. Dia panggil dia beri sifat panggil bagi dhamir. Tu dia. Habis. Sebab tu kalau macam munfasilun tu asal kekok sifat dia. Waktu dia ngaji tu dia tu sifat kedua. Atau saya pelik tu, sifat kedua bagaimana? Baik. Lagi pula mabniyun ala sukuni. Lagi pula dibinakan akan dia antu ala sukun, di atas sukun. Lagi pula antu pula kainatun adalah an itu fi mahalli raf'in, pada ma'rafa'. Lagi pula antu i'rab jadi mubtada'un. Tu. Habis. Wa ta'u dan bermula ta pada anta tu Ustaz. Harfu khitabin. Ialah harf khitab. Wa qa'imun dan bermula fa qa'imun khabarun mubtada'i. Khabar bagi mubtada'. Tengok dia nak datang isi Zuhair. Asalnya Ustaz dia boleh sebut gini. Wa qa'imun khabaruhu. Boleh yang itu Ustaz. Nampak? Tapi dia kata, dia panggil tafanu fil ibarah tu. Nampak tak Lagi pula marfu'un bil dhammati. Lagi pula dirafa'kan akan qa'imun tu dengan dhammah. Dhammah mana? Az-zahirati. Dhammah yang zahir. Baik, wa anti. Dan bermula lafaz anti. Bi kasri ta'i lil mukhatabati. Hal keadaan anti itu makru'atan bi kasri ta'i. Dengan kasrah akan ta. Hal keadaan ta tu mawdu'atan lil mukhatabatil muannasati. Dihantarkan ta itu bagi mukhatab muannas. Hal keadaan anti itu fi hala kauniha fi nahwi kaulika. Pada seumpama perkataan kau anti qa'imatun. Bermula anti itu qa'imatun. Tafriq pada misal fa'an dhamirur raf'in munfasilun.
Dhamir rafa' yang munfasil. Lagi pula mabniyun ala sukuni. Lagi pula dibinakan akan dia, akan an itu di atas sukun. Betul baca an tu Ustaz? Nampak? Baca di atas sukun tu. Lagi pula fi ma'ali raf'in. Lagi pula an itu dikatakan kainatun adalah ia pada ma'rafa'. Lagi pula dia tu i'rab jadi mubtada'un. Habis. Wa ta'u dan bermula tu harfu khitabin. Haraf khitab. Wa qa'imatun dan bermula fa qa'imatun khabarul mubtada'i. Khabar bagi mubtada'. Lagi pula marfu'un bi dhammati az-zahirati. Kita ada payah mana. Benda sama je tu. Wa antuma. Dan bermula lafaz antuma. Hala kauniha. Kita nak pada lafaz tu Ustaz hala kaunihi pun tak apa. Nak pada lafaz antuma. Hal keadaan lafaz antuma tu ataupun hala kauniha, hal keadaan antuma tu maudu'atan lil musanna. Dihantarkan bagi musanna. Kata dia musanna tu dia nak takmim. Ni takmim tak? Sawa'un kana muzakkaran au muannasan. Sama adalah ia musanna tu muzakkaran au muannasan. Sama adalah ia musanna tu muzakkar ataupun muannas. Tak kira. Fi nahwi qaulika, hal keadaan lafaz antuma tadi tu pada seumpama perkataan kau. Mana perkataan kau? Antuma qaimani. Bermula kedua kamu itu berdiri oleh kamu berdua. Fa antu dhamiru raf'in munfasilun. Lagi pula mubtada'un. Nampak ni? Dia tafanna fil ibarah, nampak Ustaz? Mubtada'un tu letak nombor 2 lah khabar, nampak tak? Saya letak nombor 3, 4 kan? Tengok. Dia tak depan pula. Lagi pula mabniyun ala sukuni. Lagi pula dibinakan di atas sukun. Tu. Lagi pula fi ma'ali raf'in. Lagi pula dia tu duduk pada tempat mahal rafa'. Wa ta'u harfu khitabin. Bermula ta tu harf khitab. Mim tu orang tanya. Harfu imadin. Dia panggil harf imad. Dia panggil harf imad. Mim tu. Dia nak baca anta. Tak boleh gitu tak? Asalnya anta. Nampak tak Alif tu tak alif. Tapi mim tu dia sebagai harf imad. Tiang. Wal alifu. Dia alif tu dhamir tasniah tu. Mim tu dia tak panggil tasniah Ustaz Esok kalau tanya mim tu apa? Harf imad. Dia nak menggabungkan antara ta dengan alif tu. Wal alifu harfun dalun. Bermula alif tu haraf mana? Dalun yang menunjuklah ia haraf tu ala tasniyati, di atas tasniah. Di atas musanna tu lah. Wa qaimani khabarul mubtada'i. Ini tak ada payah mana, boleh baca cepat tak? Cepat laju, kita lajulah. Tak Wa qaimani bermula lafaz qaimani khabarul mubtada'i. Kita ni mudah sebenarnya. Hanya ikut kefahaman tu mudah. Jadi kalau kita buat i'rab payah tu jadi payah lah. Wa qaimani. Jangan nak tu kita payah tengok Ibnu Aqil, tu payah. Dia tak ada cakap je ni Ustaz Nuzul. Kalau kita kita Suja'i, kalau kita Azhari, kalau Syekh Khalid Syekh Khalid ada mudah-mudah sikit. Kalau ada kitab-kitab yang tinggi itulah. Dia tak ada macam ni. Baca straight dia tak ada. Ni mudah ni. Kalau yang sana tu antuma tu dia pusing lagi pusing. Mau dia pusing.
Lepas tu kita bagi payah dulu. Kita start kita ngaji pondok ni cara dia. Dia error semua tu walaupun kitab kecil sekalipun dia bagi payah dulu. Apabila kita jumpa kitab besar dia jadi mudah. Itu tujuan kitab pondok tu. Kalau kita mengaji mudah, bila ngaji kitab besar payah, kita tak boleh nak kecap. Percaya je kat saya. Ngajilah Ibn Aqil. Kalau dia tak ada basic yang bawah ni yang kuat, yang kukuh, dia tak boleh pergi. Baik, tengok. Wa qa'imani, dan bermula qa'imani. Khabarul mubtada'i, khabar bagi mubtada'. Lagi pula marfu'un bil alifi. Lagi pula dirafakkan akan dia akan lafaz qa'imani itu rafak bil alifi dengan alif. Sebab apa rafak dengan alif? Nampak tak Ustaz? Nampak sebab pertanyaan, nampak Ustaz? Sebab apa boleh kata qa'imah tu, qa'iman itu rafak dengan alif? Wa innama kana qa'imani. Baca itu Ustaz. Wa innama kana ada panjang tu. Ada alif. Sesungguhnya adalah kedua-dua qa'imani tu. Marfu'an bi alifi, ialah dirafak dengan alif tu. Sebab apa? Li'annahu. Nampak tak? Kerana sesungguh lafaz qa'imani tu musanna, ialah musanna. Habis. Tak ada payah. Wa antum, hal keadaan antum tu mawdu'atan li jam'i zukuri al-mukhatabina. Jamak bagi jamak muzakkar yang mukhatab. Hal keadaan antum itu fi nahwi qaulika, pada seumpama perkataan kau. Apa dia? Antum qa'imuna. Bermula antum, kamu semua itu berdiri oleh kamu. Tafriq pada misal. Fa'an damiru raf'in munfasilun. Bermula antum ila damir rafa' yang munfasil. Lagi pula mubtada'un. Khabar kedua tu. Lagi pula mabniyun ala sukun. Khabar ketiga tu. Lagi pula kainun adalah ia fi ma'ali raf'i, pada maha rafa'. Itu khabar yang keempat. Watta'u, dan bermula ta. Harfu khitabin, ialah huruf khitab. Wal mimu, mim. Mim tu apa? Alamatul jam'i, ialah alamat jamak. Nampak Ustaz? Ni kalau kitab besar tak jumpa dah tuan-tuan. Kitab besar dia tak sebut ini dah. Dia tak sebut dah. Bye-bye. Nanti esok kalau orang tanya antum kalau tanya Haji Yaakob. Mim tu kenapa ada? Mim tu mim apa Ta tu tak apa cari dalam kitab besar tak jumpa. Dia tengok kitab kecil ni pun ada. Lepas tu kita ngaji kitab kecil dulu. Tu dia. Ini kena ingat memang nampak mudah. Mim alamat jamak. Esok saya tanya, mim tu apa? Nanti sebut alif tu apa? Mim pada kata musanna tu mim apa? Nanti dia kata, mim musanna tu mim alamat jamak. Mim imat tu warna tiang tu Ustaz. Imat setiang. Dia nak menggabungkan. Dia panggil harap imat. Itu istilah lah. Istilah. Dia macam kat harap tiang tak boleh sebut. Dia tak boleh terjemah tu. Nahwu tak boleh terjemah. Harap tiang. Ingatkan harap tiang. Itu istilah. Itu istilah. Haraf imat dia panggil. Istilah dia gitu. Benda istilah ni kalau kita terjemahkan, kita akan jadi tak faham. Bukan semua bahasa Arab boleh terjemah. Macam bahasa orang putih lah juga. Sama juga. Bukan ada setengah perkataan tu kita nak terjemah satu bulan-bulan. De. Kata nak terjemah de tu apa? Nak masuk terjemah betul-betul de. Orang takkan terjemah. De ni untuk penggunaan ni Ustaz. Yelah saya nak makna de tu betul-betul. Payah cerita. Itu benda istilah. Dia digunakan untuk makrifah. De tu. Tiba-tiba kita tanya, de tu saya nak pengertian de tu apa? Tanya orang putih. What meaning de? Apa maksud de? Dia nak jawab apa orang putih? Mesti dia orang putih jawab, de ni penggunaan dengan macam ni. Saya tak mahu penggunaan makna, saya nak terjemah makna de. Mesti dia kata, apalah orang ni. Aku dah tunjuk macam ni, dia kata nak makna de. Memang tak faham istilah. Harap imat. Apa?
huruf tiang. Kan huruf tiang kot. Tak boleh cakap gitu. Itu istilah dia begitu. Benda istilah kita jangan terjemah. Macam dalam mantik Nauk Ustaz, nauk. Fasal. Dalam mantik nauk, fasal. Apa tu? Apa tu? Fasal. Jenis. Jenis tu berbagai-bagai. Nauk pun berbagai-bagai. Memang habis lah. Fasal. Fasal dalam ilmu apa? Ilmu mantik. Fasal saya belajar dulu. Faslun tu. Bukan tu. Itu kan istilah mantik. Dia tak boleh campuran tu. Arad. Arad. Dalam mantik ada arad. Sama kot. Habis semua. Betul, tiap-tiap ilmu tu dia ada istilah dia. Kita kena mengaji lah. Lepas tu bahasa Arab dia punya kamus. Kalau orang belajar bahasa Arab cakap ni dia tak sama dengan bahasa Arab kita mengaji kitab, tak sama. Baik, habis. Wal mimu alamatul jam'i. Dan bermula mim itu ialah alamat jamak. Tanda bagi jamak lah, habis. Wa qa'imuna khabarul mubtada'i. Dan bermula qa'imuna tu dikatakan khabar bagi mubtada'. Atau lagi pula marfu'un bilu wawi. Lagi pula dirafa'kan dengan waw. Sebab apa rafa' dengan waw? Sebab apa boleh kata khabar itu rafa' dengan waw? Nampak saya cakap bahasa Melayu, Ustaz, nampak? Bila cakap bahasa Melayu tu kita takdir dalam bahasa Arab sendiri. Li'annahu, kerana sesungguhnya lafaz qa'imuna tu ialah jam'u muzakkarin salimun, ialah jamak muzakkar salim. Habis. Wa antunna, dan antuna hala kauniha, hal kada lafaz antunna tu mawdu'atan li jam'il inas, li jam'il inasil mukhatabati, dipanggil jamak bagi muannas yang mukhatab. Hal keadaan antunna tu fi nahwi kaulika, pada seumpama perkataan kau. Mana kata kau? Antunna qa'imatun. Bermula kamu semua perempuan, berdiri kamu semua. Contoh. Fa'al, maka bermulaan tu dhamiru raf'in munfasilun, ila dhamir rafa' yang munfasil. Lagi pula mubtada'un. Lagi pula mabniyu ala sukun. Lagi pula fi mahali raf'in, pada ma'rafa'. Habis. Wata'u. Cepat-cepat sebab benda senang. Dan ta itu harfu khitabin, ialah haraf khitab. Wa nun, bermula nun, alamatu jam'i niswati, ialah jamak bagi niswah. Nun tu. Wa qa'imatun, dan bermula lafaz qa'imah tu. Khabarul mubtada'i, khabar bagi mubtada'. Lagi pula marfu'un bi dhammati az-zahirati. Lagi pula dirafa'kan akannya dengan dhammah yang zahirah. Dulu kalau tempat-tempat senang tu baca dia bru gitu. Nanti minggu depan tanya pula i'rab lagu mana? Siaplah. Senangnya kitab ni Ustaz, baca gitu tak apa, nak tanya i'rab. Wa huwa, dan bermula lafaz huwa. Jangan baca wa huwa, dan bermula ia. Jangan itu Ustaz. Kalau baca tu jam. Ia tu rujuk pada ia. Habis. Dia nak lafaz huwa atau pada kata ana lagi Ustaz. Dulu atau dulu tu. Dan bermula lafaz huwa, hal keadaan huwa tu mawdu'atan lil mufradil ghaibi, dihantarkan bagi mufrad ghaib. Hal keadaan lafaz huwa tu fi nahwi qaulika huwa qa'imun, bermula ia berdiri ia. Fahuwa, maka bermula lafaz huwa tu tafriq. Jangan baca gini Ustaz. Fahuwa, maka bermula ia. Tu tak ada, jangan salah faham Ustaz. Fahuwa tu maka bermula lafaz ia, huwa tu. Fa tu tafriq pada. Maka bermula lafaz huwa tu dhamir raf'in munfasil. Dhamir rafa' munfasil. Lagi pula mubtada'un. Lagi pula mabniyu ala fathi.
Lagi pula fi mahalli raf'in. Habis. Wa qa'imun. Bermula fa qa'imun. Khabaruhu. Ialah khabar baginya bagi mubtada'. Lagi pula marfu'un bil dhammati az-zahirati. Kita tak main dah ni. Sebab kita dah main sebelum ni Ustaz. Nampak? Nak main takdir zara mustaqar boleh, zara lawan boleh. Zara mustaqar. Marfu'un. Tu zara lawan. Marfu'un bil dhammati az-zahirati. Marfu'un raf'an mu'allaman bil dhammati az-zahirati. Tu takwil. Nampak? Itu zara mustaqar. Habis. Wahya dan bermula fahya lil mufradatil ghaibati, dihantarkan akan dia akan lafaznya tu lagi mufrad ghaibah. Hal keadaan hiya itu fi nahwi qaulika hiya qa'imatun. Habis. Fahya maka bermula lafaz hiya tu. Baik, perhabiskan. Perhabiskan lah. Mudah tak eh? Dia tak ada payah lah ni. Maka bermula fahya tu dhamirur raf'in munfasil. Lagi pula mubtada'un. Lagi pula mabniyu ala fathai. Lagi pula fi mahalli raf'in. Habis. Wa qa'imatun dan bermula fa qa'imatun tu. Khabaruhu ila khabar bagi mubtada'. Lagi pula marfu'un bil dhammati az-zahirati. Habis. Wa huma dan bermula fa huma tu maudu'atan lil musanna al-ghaibi, dihantarkan bagi musanna ghaib. Pati Ustaz. Sawa'un. Baik. Sawa'un kana ni memang kita kata dia nak takmim Ustaz. Kalau kita kata dia nak takmim betul. Tapi jumlah sawa'un kana muzakkaran am muannasan, nak i'rab jadi apa? I'rab kita tak tanya lagi ni. Kita memang kata sawa' tu khabar, kita kata jumlah keseluruhan tu. Dia bila dua i'rab situ tu. Ni dulu saya ingat kat waktu Syekh Khalid dulu. Dulu Syekh Khalid tu jumlah sawa'un. Memang kita kata sawa'un khabar muqaddam, kana tu mubtada muakhar. Jumlah keseluruhan sawa'un kana muzakkaran, nak i'rab jadi apa Ustaz Nuzul? Ni saya tak bisa tanya lagi ni. Siap. Dalam Quran pun ada banyak. Surah Baqarah tu apa? Anzar tahu amna tu surah tu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaiha. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaiha anzar tahum. Tu. Dulu saya kena i'rab situ. Dulu Babeli susah saya i'rab kat situ. Tapi saya tak maulah. Ni. Fahimi i'rab jadi apa Fahimi? Tak tahu Ustaz. Abu Yin. I'rab jadi apa Yin? Tak tahu. Ya ada dah. Kita bukan tanya sawa'un tu. Kita tanya keseluruhan. Antara mubtada dengan khabar muqaddam dan muakhar tu i'rab jadi apa? Ni payah ni. Ni payah ni. Baru teringat. Nak nampak mudah-mudah Ustaz macam buruk. Senang Ustaz baca try tanya sekali Arab. Itu baru tanya Arab Ustaz. Saya kena takwil pula ni. Kena takdir lah tu. Takdir payah tu. Dia panggil jumlah ni, dia i'rab keseluruhan antara mubtada khabar muqaddam mubtada muakhar, i'rab dia jadi jumlah haliyah. I'rab jadi hal. Hal pada kata musanna ghaib. Kan nampak Ustaz? Nampak? Kan dia i'rab jadi hal apa? Kan apa? Kan kaedah kita al-jumalu ba'da ma'arif. Nampak tak? Ahwal. Kan jumlah tu. Tapi tak biasa i'rab begitu. Kita tak biasa sebut. Nampak tak? Jumlah tu dipanggil jumlah haliyah. Payah i'rab ni. Tak apa lagi. Ni. Tak main ni. Sawa'u tu khabar muqaddam. Kana tu, jumlah kana tu mubtada muakhar. Jumlah kana muzakkaran am muannasan tu
Dia panggil mubtada muakhar, Ustaz. Nak tadi lagu mana, Ustaz Nuzul? Siap. So, Ustaz dah tanyalah, Ustaz, aku nak pergi. Ustaz lagi kan banyak kerja lagi ni, kau pening lagi ni. Ustaz dia kata, Ustaz dia tanya pula dah. Ni tengok. Dia sebab ada kana tu jadi hal tak ya? Sebab ada kana adalah tu. Tak bukan gitu. Jumlah sawaun kana keseluruhan tu, sebab jumlah sawaun tu dia khabar muqaddam. Kana tu mubtada muakhar. Jumlah sawaun dengan kana tu jadi hal pada kata musanna ghaib. Nampak tu. Ibarat dia Ghaib gini, wa huma. Macam mana? Musanna ghaib wa huma tadi dah. Macam mana? Musanna ghaib. Musanna ghaib tu huma lah, Ustaz. Yelah, ghaib lah. Memang ghaib pun. Tak, saya bukan bahas kat tu, Ustaz. Haji Yaakob salah faham ni. Kita bukan bahas kat tu ni. Kita duk bahas kata i'rab. Jumlah sawaun kana serta isim dan khobar kana tu, Ustaz Nuzul. Haji Yaakob, jadi jumlah tu jadi hal pada kata musanna ghaib. I'rab ni payah. Lepas tu ulama sebut, laulal i'rab lam ya'lamil murad. Haji Yaakob. Jika sekiranya tidak mengetahui i'rab, kalau orang tu tak tahu i'rab, lam ya'lamil murad. Nescaya tidak diketahui akan perkara yang dikehendaki. Apa yang kehendakkan kita tak faham. Sebab tak tahu i'rab. Atau kalau kata i'rab mudah, tak apa, saya nak bagi ayat Quran. So takwil ayat. Tapi saya tak ada pernah cuba orang, tak pernah lah. Kalau ada orang kata lah senangnya. Tapi tak ada lah buat gitu kan. Tapi kalau ada orang tu dia takabur lah, senang ni. Sebab kaedah kita mudah je. Ustaz Nuzul, at-takaburu ma'at takaburi sadaqatun. Ulama sebut dah. Orang yang kita takabur kepada orang yang takabur itu sedekah. Contoh lah. Tapi tak ada lah dalam dunia orang gitu kan. Dia kata i'rab tu payah. Tengok ni. Nak takwil lagu mana ni? Ni. Saya diingat dulu saya mengaji yang saya takwil tu sekali tu Babali ajar. Dalam Syekhul Ustaz Nuzul. Sekali tu dia suruh saya takwil, dia bagi saya takwil, dia bagi suap kat saya sekali tu. Lepas tu dia tanya saya dalam Al-Quran terus. Mengagap, meraba-raba jugalah. Nak jawab pun. Tapi dia bagi saya sekali tu je. Sampai sekarang saya ingat lagi lah. Sawa'un tu nak ada punya takdir macam mana. Dia tengok ni. Kena bagi kat Ayin. Bagi dah Ayin. Ayin. Tak pernah surat ke sana? Tak pernah surat ke? Ya ke? Kita tak ada surat takdir dulu Ada tapi tak ingat gitu. Ada. Soalan kata gini. Kana muzakkaran. Dia kena ni. Dia kalau tak masdar gini. Buat kana ni gini. Kaunul musanna muzakkaran am muannasan? Mustawiyani. Ni sebab dia dua, bukan mustawin, Ustaz Nuzul. Mustawiyani. Keadaan musanna muzakkar ataupun muannas tu dikatakan sama kedua-duanya, mustawiyani. Kaunul musanna muzakkaran am muannasan itu mustawiyani, bersamaan kedua-duanya. Kita balikkan jadi mubtada dua depan. Sebab asal sawaun tu khabar muqaddam. Kana tu mubtada muakhar. Jadi payah pula Ustaz Azul dah. Ingatkan senang ni nak baca straight lah.
Nak cerita kata apa? Nak cerita kata musanna tu, muzakkar ke atau muannas tu sama kedua-dua dia. Pada musanna ghaib tu. Nampak tak? Tu je nak cerita. Habis itu. Soalan kata gini Ustaz Nuzul. Hal keadaan musanna ghaib itu adalah musanna bagi muzakkar. Adalah musanna bagi muannas tu. Itu tu mustawiyan, bersamaan oleh kedua-duanya. Tu. Kalau nak jumpa, kalau kita nak baca sekaligus. Kalau gabung sekali dengan ayat tu. Tu dia. Selalu terjumpa sawaun kan. Tak biasa. Tak biasa lagi saya duk. Ni teringat, tiba-tiba teringat ni. Ngaji lu tak ada sebut ni. Kita tak, dalam kitab ni kitab Mutasajidah ni saya tak ada mengaji Arab betul-betul. Tak ada. Saya ngaji Arab betul-betul tu ngaji kitab Syekh Khalid. Dengan beli tu. Tu dia Arab sungguh tu. Sampai muntah lah. Muntah apa? Muntah sampai fikir, sampai pening. Saya habis ngaji kitab Nahwu tu dengan beli tu, saya tu tidur. Tak larat. Sebab kita banyak mikir. Lagi tu duk fikir banyak. Jadi kita rasa letih otak. Masa tu lah. Ni tak apa, jangan mikir banyak sangat Ustaz. Saya kan Ustaz mikir banyak kan. Tak boleh dia keluar lagi kan. Tak usah lah. Habis. Fi nahwi qaulika. Nampak ke Ustaz? Okey, baik. Fi nahwi qaulika. Ustaz, so kedua-duanya adalah mubtada muqaddam lah. Sama ada musanna ghaib ataupun muzakkar ghaib tu. Sawaun saja tu, itu khabar muqaddam. Kana muzakkaran muannas tu dipanggil mutada muakhar. Mutada muakhar ni mutada hidup di belakang. Khabar muqaddam, khabar hidup depan. Tu faham lah kan? Habis. Jadi jumlah antara ni lah ajaran dah. Jumlah di antara khabar muqaddam dengan mutada akhar, mutada muakhar, jumlah keseluruhan tu jadi hal pada kata musanna ghaib. Kau tolak dah. Nampak ajaran dah? Nampak tak? Jumlah antara khabar muqaddam dan mutada muakhar, jumlah keseluruhan tu dipanggil jumlah haliyah di atas musanna ghaib. Nampak lagi kat ini? Kat ini? Kat ini pening. Tengah buat urusan kitab ni. Orang nak mengaji. Tambah tak pening pula dah. Pening. Pening pula dah. Pening. Boleh pening tak cukup tidur, ada semua ada pening. Dia campur-campur pening lah tu. Baik. Habis. Mak tu ajaran apa lah tu, nampak dah. Nampak gaji aku? Boleh Ustaz, insyaAllah. Boleh lah, perlahan-perlahan. Okey, baik. Hinawi kaulika huma qa'imani. Ini mudah ni. Huma bermula kedua-duanya. Laki itu berdiri kedua-duanya. Tak apalah. Tak usah terjemah. Tak sedap kalau terjemah. Fahuma maka bermula huma. Lafaz huma itu dhamir raf'in munfasil. Lagi pula mubtada'un. Lagi pula mabniyu ala sukun. Lagi pula fi mahalli raf'in. Habis. Wa qa'imani. Dan melafaz qa'imani. Khabaruhu ialah khabar baginya, bagi mubtada'. Lagi pula marfu' bil alifi, dirafa'kan akan dia qa'imah tu dengan alif. Sebab apa? Sebab apa qa'imah tu rafa' dengan alif? Itu takdir sendiri lah. Saya dah takdir lah sebelum-sebelum ni. Li'annahu. Kerana sesungguh lafaz qa'imah ni tu musanna. Habis. Wahum. Panjang lagi Tapi nak baca cepat boleh lah. Dah lah Ustaz, berhenti dulu. Jangan banyak-banyak. Okey. Berarti dia nak kata gimana? Ustaz Nuzul pun dah letak sini lah. Berhenti dululah. Nanti kita sambung pula Wahum li jam'iz zukuri al-ghaibina. Dia kalau baca betul-betul tu mudah dia Ustaz Nuzul kan. Faham tu mudah je. Main dengan Arab tu sikit bala.
Lepas tu dalam ayat Quran ada apa? Tuan-tuan tengok Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Tu bukan buat itu. Sawa'un tu kena takdir tu. Khabar muqaddam. A anzartum am lam. Ada am lam. Nampak sama lebih kurang ni, nampak tak? Ada am kan? Ada. Nampak tak? Tu kena takdir tu. Okey. Abdul Rahman nak keluar dah. Dari situ. Wallahu Ustaz. a'lam. Ya. Ustaz, apa nak Ya. tanya kan? Ha. Apa sawaun tu kira memang kat mana-mana pun Iraq je dia khabar muqaddam. Ya. Hmm. Dia mana-mana dia khabar muqaddam betul benar, tapi kena ingat. Jumlah keseluruhan tu kena tengok. Kalau sebelum dia tu nakirah ke makrifah tu kena Iraq jadi hal ke Iraq jadi sifat tu kena tengok belakang balik lah. Nampak Fahmi? Fahmi? Okay, nampak apa Ustaz? Dia jumpa dalam Quran pun cerita juga. Habis itu saya pun dulu pun belajar juga tu. Kita pun ngaji pun Babeli beritahu itu. Waktu dekat waktu saya belajar semua. Bila Baba saya minta Babeli main semua, dia main semua lah. Baik. Iraq tu Ustaz beritahu apa sebab tak bisa dengar Iraq sawaun tu kan. Yang tahu takmin kan. Memang takmin tu juga takmin lah. Iraq dia jadi apa? Betul kan. Okey. Iraq lain, takmin lain. Okey. Baik. Dia kalau benda yang tak tahu, kita tak pernah dengar Iraq tu, tanyalah. Ustaz dulu lah. Adik yang balik. Panggil tak dah. Dia nanti sekejap. Pergi tak dah, pergi tak. Tidur. Pergi. Pergi sana. Ada pergi sana. Ada pergi jalan. Nanti je. Ya Anak meragam tak dah. Tauhid pula dah. Cik Ustaz. Sawaun tu mubtada muqaddam. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Ya. Nama dia ingat muqaddam. Khabar yang didahulukan. Oh, yang kana muzakkaran au muannasan tu muannas. Jumlah tu dipanggil kana tu dipanggil jumlah tu mubtada muakhar. Tu mubtada muakhar. Lepas tu daripada sawaun sampai ke muannasan tu itu dikira jumlah hal. Jumlah tu panggil haliyah. Jumlah hal bagi untuk musanna ghaib. Ghaib. Okey. Nampak ke tak Okey, baik. Dia bagi sini. Bagi sini. Baik. Okey, mana? Tak ada apa tu? Tahu dalam buku tak apa, Fahimi. Kerana kita bukan nak ingat semua anak Arab tu. Kerana dia temari tu kita bagi tahu lah. Kalau orang tak tanya tu kerana datang dalam tu kita bahas lah. Kalau ada periksa suruh Arab tu kita suka lah. Tapi tak ada. Saya tak ambil bidang lurah. Tapi kalau ambil bidang lurah tu, kalau saya buat gitu tu, kalau buat jawab staff macam tu Ustaz Nuzul, saya silat, cikgu kata apa, dia mesti salah. Padahal kita Arab yang, kalau kita Arab dakik je tu habis, Arab detail kita habis. Kalau tak bisa dengar, pelik dia tak ada pelik apa. Kalau kita ngaji semua, tak ada apa. Lepas tu kalau siapa ngaji Nahu dengan saya ni, Muhtasar Jidah ni, siapa nak ambil Islam, dipersilakan insya-Allah. Boleh lebih dapat muntah apa. Tapi kalau buat Arab pelik-pelik takut pemeriksa dia tak akan tengok pelik-pelik punya Arab. Tapi betul. Takut dia tak biasa dengar, takut tu bahaya. Sebab kawan saya dia pernah jadi pemeriksa tu Ustaz Nuzul. Dekat Kelantan lah. Dia pun belajar dengan saya kat dulu kat Mesir tu. Jadi itu
Saya buat, dia bagi saya soalan. Saya buat error macam ni. Kalau jawab macam ni, dia kata. Dia kata jawab ini boleh. Dia kata aku sendiri pun tak tahu mu error apa. Saya silap aku mu kata mu salah. Dia kata. Saya cakap dia. Kata mu kajak aku salah. Mu yang salah mu cakap aku salah. Dia kata itulah. Dia kata Zah bukan semua tahu macam ni. Dia kata. Bukan semua tahu. Kalau tak tahu jadi kan dia kata salah. Sebab dia kata kebanyakan pemirsa pun dia kata belajar secara yang macam ni lah. Sekolah macam tu lah. Tak faham lah. Takut-takut kita jadi salah pula. Habis. Mana Ustaz? Nak ngaji lagi ke tak ni? Nampak habis semangat ni. Nak ngaji lagi ke tak ni? Tanya dia. Boleh. Ulang hak syubhatus salisah. Okey, baik. Mana pen? Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumi fid darain amin rabbal alamin. Ulang sikit Jadi syubhatus salisah. Ni ulang ni macam tu lah. Kita nak dia perkataan falsafah ni dia kena perhati lama sikit. Maksud perhati waktu kita mengaji ni. Perhati selepas kita mengaji ataupun sebelum kita mengaji, perhati. Saya pun gitu juga. Dulu waktu mengaji memang tak nampak. Tak malah saya sendiri lah. Kita pun otak tak pun nak cedik mana. Kita mengaji ni pun tak faham. Tapi bila kita telah banyak kali tengok kan. Doa. Bolehlah sikit faham. Tak faham semua tu tak. Kitab ni lebih kurang macam satu kitab tu. Macam kitab Tauhid tu. Kalau Ustaz pernah dengar kitab Abdul Salam. Ustaz dia pernah sebut. Syarah Abdul Salam. Ustaz faham? Syarah Abdul Salam bagi Jawharatul Tauhid. Fahimi pernah dengar? Fahimi? Ya. Kitab tu dalam dia tu Hasyik Amir tu pada ni pernah sebut ni Ustaz Nizam Ustaz Nuzala Ustaz dia sebut. Dia kata Baba Mak Wawi baca dalam semua tu pun dia pun takut. Dia kata dia baca pun 80% dia faham. Kalau anak murid tak tahulah berapa persen. Takkan anak murid sama persen dengan anak bapa tok guru tak. Pada sendiri pun baca pun kata dia boleh nak dapat 100% tak dapat. Pada sendiri, pada takkan cerita dah bab tauhid. Betul dia kata ni kalau ulama tu dia payah semua. Payah nak faham. Ni tengok ni kita cubalah. Tengok. Ini yang syubhah yang ketiga ni, saya tengok syubhah keempat. Bandingan syubhah ketiga yang keempat ni, syubhah yang ketiga tu payah soalan dengan jawapan. Kalau syubhah yang keempat akan datang nanti, dia punya soalan mudah tapi jawapan payah. Yang ketiga ni tak tahu sebab apa. Tu payah. Nak faham soalan apa payah, nak faham jawapan apa payah. Ya. Syubhah yang ketiga, wa syubhatus salisatu qalu. Ni kita ulang soalan ni Ustaz. Soalan ni kita bagi tahu secara ringkas lah. Kalau baca cari barat tu pening ya. Jadi syubhah yang ketiga kita dah bahas dulu dah. Jadi ulama falsafah dia kata alam tu baru. Semua alam baru dia sebut. Dia mengaku alam baru. Tapi bila mengaku alam baru tu dia nak kaitkan. Tu masalah dia kaitkan tu yang masalah jadi rosak tu. Jadi punah tu jadi masalah tu. Jadi bila syubhah yang ketiga dia kata alam tu baru, tak apalah. Bila alam tu baru dia kait pula. Maka haruslah ada. Boleh jadilah adanya alam itu sebelum daripada masa ada dia. Itu memang betul lah. Memang boleh jadilah. Boleh jadilah dia ada sebelum tu lagi. Tapi harus. Nampak? Betul lah kata harus. Dia tak kata wajib. Betul lah kata dia tu. Setakat tu betul lah tak? Nampak? Kemudian dia kait pula. Dia kait pula mana tadi? Dia kait pula. Kalaulah ada alam itu dengan ketiadaan kesudahan. Kalaulah kita kata alam tu, bukan kita kata, falsafah kata. Maka falsafah tu kata, bila tak ada alam, tidak ada kesudahan. Ni dia buat contoh. Kalau ada alam tu tak ada kesudahan, maka dia kata berpindahlah azali. Maka berpindahlah alam tu pada azali.
Ni tengok Ustaz. Ni tengok Ustaz. Cuba tengok saya. Tengok. Kalau kita kata alam tu tak ada kesudahan, apa yang kita faham Ustaz? Maka dia tu jadi azali tak? Jadi azali ya. Nampak tak? Betul lah. Mesti dia tidak ada permulaan. Bila kita kata dia tidak ada kesudahan, mesti dia tidak ada permulaan. Betul tak? Ha? Kan kita kata Tuhan tu, Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Betul tak? Maka kalau kita sebut alam tu, dia bagi contoh. Alam tu tak ada kesudahan, kita tak ada permulaan. Soalan ni tu lah. Kemudian kalau ada sakatan, kalau ada batasan, kita faham sendiri lah. Kalau ada batasan, ada sakatan, mesti alam tu baru. Maka lazimlah kita hukumkan dengan akal. Kita jatuhkan akal tu kata, dia tu ada, akal kita pun nampak dah. Kalau ada sakatan, mesti dia baru. Kemudian dia kata, dan lemah, ni lemah ni kena lain ni. Dan lemah pencipta pada demikian itu, demikian tu apa? Apa maksud lemah pencipta? Ni tengok Ustaz. Ni. Dia katakan lemah pencipta ni apa? Kalaulah alam tu tak ada kesudahan, Ustaz, lemahlah pencipta. Maksudnya apa? Pencipta dengan alam tu datang sekali. Maksudnya melemah pencipta apa? Macam mana kita kata pencipta menjadikan alam? Nampak Ustaz? Tiba-tiba alam tu sekali dengan pencipta. Ada dia tu, tak ada kesudahan. Ada dia tu, tak ada akhir. Tak ada kesudahan. Tidak ada permulaan. Sama lah, sama. Nampak tak? Lemah tak pencipta? Yelah, sama lah. Jadi sama. Dia sama. Tapi Ustaz, bukannya kalau perkataan baru tu sendiri maknanya dia tak ada sebelum tu. Kalau dia dah ada sebelum tu, dia tak disebut baru dah. Tapi tengok ni falsafah dia sebut kita bukan kita nak tolak dia. Dia punya soalan tu okey. Maksudnya soalan kata bila ada alam tu, bila sebut alam tu baru, tapi dia kaitlah. Maksudnya ada alam tu sebelum tu, haruslah ada alam tu sebelum tu lagi. Bukan mustahil ke ada alam sebelum tu kalau dikatakan alam. Ini kat petang falsafah, bukan kita nak tolak dia kat ini. Itu dia cakapan dia, kita nak fahamkan cakapan dia, bukan. Itu kita maklum dah mustahil. Kita ahli sunnah jawab kita, tapi dia cakapan dia nak kaitkan itu. Maksud saya perkataan dia tu kita tak boleh macam menolak macam tu ke? Sebab perkataan tu sendiri baru tu bermakna memang dia tak ada sebelum ada. Tak boleh cakap jaiz. Kalau dia kata jaiz, maknanya dia... Kak ini tak faham ni. Bukan maksud dia, saya pun faham itu. Tapi maksudnya bukan kita nak tolak dia sekarang ni. Dia nak punya soalan dia tu. Dia nak kata, okey, kalau ada, atau haruslah ada alam tu sebelum tu. Ahli sunnah kita dah jawab dah depan tu. Kak tak faham lagi kat ini ni. Kita bukan nak berlawan dengan falsafah. Dia punya soalan tu bukan biasa-biasa tu. Tu fahamkan soalan dia dulu. Dia nak cerita kata, kalau alam tu, nampak dia kaitkan tadi tak? Alam, kalau dia kata, nampak dia kata jikalau. Kalau ada alam, kalau dia kata apa? Mana tadi? Kalau alam itu baru, dia kata boleh jadi ada alam tu sebelum daripada masa ada alam tu lagi. Boleh jadi, betul tak? Kita fikir betul juga. Yang tak betul dia depan tu lagi. Dia macam ni Ustaz Azhar. Ni macam Pak Wahabi ni. Dia akan cerita, okey kita akan ikut Quran, Sunnah. Dia akan cerita betul-betul, ya betul-betul. Tapi bila nak ke belakang tu, dia nak pusing Nampak? Dia nak pusing dah. Nampak apa Dr. Asri jawab bawah ni dalam YouTube. Ada pelajar tanya. Ni mak saya beritahu lah. Dia tanya soalan kat saya. Dan saya kata, pelajar kata, baca Yasin malam Jumaat tak boleh ke? Dia jawab apa? Nampak dia nak bagi semalam. Baca Yasin malam Jumaat boleh, tak ada masalah. Nak baca tiap-tiap hari pun boleh. Nampak tak? Dia kait lah dah. Nak baca tiap-tiap hari pun boleh. Malam Jumaat boleh baca. Lepas tu dia kait lah. Jangan kita tentukan hari malam Jumaat. Nampak tak? Nampak tak? Dia nak mengkelirukan orang. Baca Yasin tu kan ada kelebihan malam Jumaat. Lepas tu dia kata baca tiap hari pun boleh. Nak baca pagi pun boleh. Malam pun boleh. Dia kata gitu. Itu mula orang dengar, nampak betul kat dia ni. Ni macam tu juga falsafah je tu juga. Dia punya akal tu nampak dia nak fikir dia terang itu bukan terang salah terus. Dia cerita benda betul dulu. Nampak tak? Puak-puak ni kena jaga. Kena tak belajar mantik habislah kat ini.
Oh, pasal ni dia kena nanti relax dulu. Oh, macam ni. Orang mengaji mantik dia kena dengar dulu. Habis, falsafah gitu. Ni falsafah soalan, bukan saya bersoalan ni. Dia bukan kita nak tolak dia punya mustahil tu. Kita faham dah tu. Itu semua dalam buku biasa. Kalau nak jumpa dalam kitab semua ni, betul mustahil pun kita faham. Ini dia punya soal perkataan falsafah, bukan perkataan saya ni. Nampak tuan-tuan? Memang kita tahu dia salah dah. Tapi tempat salah dia kat mana? Tu kita nak bahas yang tu je. Kak ini bagi jawapan tadi tu. Kak ini bagi jawapan tu. Jawapan tu ulama kita jawab lain tu, tengok. Kunna, berkata kami. Ni puak falsafah ni lagi yang keempat sangat payah tu. Yang akan datang yang keempat tu lagi payah. Dia masuk benda iktibari, masuk benda wujudi, masuk benda makdum, masuk benda adami, apa dia makdum, apa dia adami, apa dia wujudi, apa dia maujud. Itu tak sama. Nanti akan datang tebal. Rasa tak bahas dah ini. Rasa tak bahas dah ini. Tengok. Dia jawab pula. Kulna. Soalan kata ajabna lah. Kulna dengan mana ajabna, Ustaz Nuzul, kata kami. Mana jawab kami pada fi soal. Inna lintiqala. Ni tak apalah, kita tak mau baca ibarat lah. Kita bagi kefahaman, Ustaz Nuzul. Saya terjemah je lah. Berpindah alam itu daripada segala masa itu kepada azali. Jadi kami jawab, ahli sunnah kita ni lah. Berpindah alam daripada segala masa kepada azali itu. Itu dikatakan khayal. Khayalun batilun. Orang Melayu kita panggil khayal juga, Ustaz Nuzul. Itu benda khayal. Ya, ahli sunnah kita kata. Ahli sunnah kata, mana masuk dengan akal, tiba-tiba kita kata, alam tu berpindah pada azali. Nampak tak? Itu benda khayal. Benda batil, benda palsu. Sedangkan kita maklum dah dia Allah Ta'ala yang jadikan dia alam tu. Tiba-tiba dia kait kalau harus ada alam tu sebelum ada alam tu. Nak harus dalam benda imkan lah. Tengok. Kaifa. Ni macam mana kita boleh kata begitu? Macam mana? La nakubilu zalika. Macam mana? La nakulu. Kaifa, bagaimana? La nakulu zalika. Tidak kami cakap akan demikian itu. Wal mudadu. Wal mududu kan wal mudadu Wal mudadu. Dah. Wal mududu kan mudadu, Ustaz? Lupa dah. Jamak dia. Tak. Kalau ikut baca itu wal mudadu. Wal mudadu Wal mudadu Wal mudadu, dan bermula segala masa itu. Semuanya masa itu ada kesudahan. Ini saya terjemah lah, Zat. Malah baca kitab. Semua masa tu ada kesudahan. Nampak tak, Zat? Nampak tak? Masa ni kita dah belajar sebelum ni. Masa ni awal-awal Allah Ta'ala jadikan masa ni pada ketika Allah Ta'ala jadikan matahari. Bila ada ni matahari, maka berlakunya falak. Pergerakan masa. Itu maksudnya, mulanya masa. Tu. Tengok. Sesungguhnya, perkataan falsafah tu, mereka kata pula, kosonglah di atas langit dan di bawah bumi. Tawahum di situ tu. Kesamaran di situ yang menghubungkan bilangan. Yang tidak ada ruang. Malah terjemah salah satu tu. Ni nak cerita saya secara ijmali lah. Jadi, buat falsafah tu, kita maklum, ahli sunnah kita kata, masa tu dia tidak ada kesudahan. Dia tak ada kesudahan. Ada kesudahan. Ahli sunnah kita kata, masa tu ada kesudahan. Dia kata tadi tak ada.
Ahli falsafah. Seperti kata mereka itu, sesungguhnya. Ini kalau tak baca kitab saya tak sedap aja. Sesungguhnya kita kata berpindah alam kepada masa tu. Itu seperti perkataan falsafah yang mengatakan kosongnya di atas langit. Maksudnya tak ada perkara di atas langit tu. Ibaratnya kita nampak kita tenggok. Kita pandang atas, pandang langit. Macam tak ada apa kan. Padahal dia ada. Dan di bawah bumi. Seolah-olah kata perkataan kata berpindah alam kepada segala masa pada azali itu seolah-olah kata seperti bandingan itu langit tak ada apa-apa. Di atas langit kosong. Di bawah bumi kosong. Tu dia. Sangkaan tu berhubungnya bilangan itu la tafrugu ataupun la tafarrugu boleh, la tafrugu pun boleh tak? La tafarrugu ma'al qat'i. Itu tu tidak didapatkan. Jasal tawahumusil silat adadin ni memberi kesamaran lah berhubungnya bilangan yang ketiadaan ruang serta memutuskan. Apa maksud memutuskan Ustaz Nuzul? Serta melintasikan dengan bahawa sesungguhnya tiap-tiap perkara di dalam akal itu ada kesudahan pada akal. Jadi tengok, kesamaran tu kita kena fikir dengan akal, ruang, kita kata bilangan yang tidak ada ruang dan melintasi. Kotak itu memang masa memutus kan. Tapi maksudnya bukan kata memutus, maksud kita, akal kita tu menjangkaui, melintasi. Kan kata himmatul rijal himmatul rijal taqta'ul jibal. Himmah seorang lelaki itu memutuskan akan bukit, bukan memutuskan. Seorang kata melintasi akan bukit. Melintasi bukan memutuskan nak potong bukit tu, bukan. Nak kita kata himmah rijal tu dia boleh lintas akan bukit tu. Begitu juga di sini. Qat'i ini bukan kata memutuskan akal tu tak. Maksud akal tu melebihi. Dengan sesungguhnya. Kesamaran tadi tu dengan sesungguhnya sabitlah pada akal tu ada kesudahan. Pada akal. Fal azaliyu wal azminatu fal azaliyu baunun wal azminatu baunun. Apa maksud baunun di sini? Azali. Kalau baunun ni sudah tengok kamus kalau saya nak tengok kamus tu. Tak betul Asabana. Dia banyak makna. Bukan makna nyata. Asal bana tu memang kita nampak dia dia masuk kata zuhir. Baunun ni bana yabunu baun. Dia panggil ni perbezaan. Perbezaan. Perbezaan tuan-tuan lepas tu dia kata, tengok dia kata, azali tu ada perbezaan. Dan masa itu pun ada perbezaan. Apa maksud perbezaan? Maksudnya, nak beza kata azali dengan masa tu Ustaz Nuzul, dia ada jarak dia. Bila sebut azali ni, Allah Ta'ala belum menjadikan apa-apa makhluk.
Bila ada masa, maka di situ dah ada makhluk dah. Maka di situ ada perbezaan. Tengok. Fahaqiqatul azali. Hakikat azali itu adalah ia dari tempat berhentinya segala akal. Apa? Akal kita maklum dah. Akal kita tu dia terhenti bila mulai kita sebut kata akal tempat berhentinya tu, hakikat azali tu, diri azali tu, tu hakikat. Diri azali itu adalah ia daripada tempat berhentinya segala akal-akal. Maksud apa diri azali, Ustaz Nuzul? Ini jawab ahli sunnah kita ni. Maksudnya diri azali itu itu adalah tempat asal mawakif ukul ni tempat penghentian akal. Mudah-mudah kata kalau kita nak bagi kefahaman tu, tempat penghentian akal tu, hakikat azali tu, akal kita tu, maksudnya tempat penghentian akal kita tak boleh berfikir tak? Nampak tak? Maksudnya akal kita tu tak boleh kita nak kata ada masa pada azali tu. Itu maksud kata akal kita tempat berhenti akal tu, maksud akal kita tu nak cakap macam mana? Saya faham benda tu. Hakikat azali itu adalah iaitu tempat penghentian akal. Apa maksud tempat penghentian akal? Masa akal kita tu tak boleh nak kata okey, azali tu ada masa. Itu maksud dia. Kalau tengok dalam kamus ni dia kata fana ya bangunan ni melebihi. Melebihi melampaui macam tu. Maksudnya fal azali baunun. Azali tu dia ada tempat, ada melebihi, ada perkara yang melebihi. Azminah pun baunun juga, ada perkara yang melebihi juga. Maksud melebihi apa? Kita maklum, bila sebut masa ni dia melebihi tu setakat mana? Setakat ada kesudahan. Kalau azali tu melebihi dia tu selama-lama. Tapi dia cerita sini hakikat azali, diri azali itu tempat perhentian segala akal. Apa maksud tempat perhentian segala akal? Maksud kita faham kata azali dengan masa tadi, Ustaz Azwar. Dia nak kaitkan tu. Dia tak sama. Akal kita tu tak boleh nak fikir kata azali dengan tu benda sama. Dia benda yang berbeza. Lepas tu kata baunun tu. Tu. Dalam kamus dia tulis ghalabatu fil fasli. Ghalabatu fil fasli. Melebihi dalam keutamaan. Melebihi keutamaan. Betul. Tak apalah situ. Wa amma, dan perkataan oleh falsafah juga, dia kata yalzamus sani'. Dia kata lemahlah. Dia kata lemah. Al-ajzu, lemah. Dia kata melazimilah lemah. Itu kita jawab apa? Fa innama yasihu. Sesungguhnya sahlah perkataan mereka itu yang kata lemah tu, lau kana li naqsin fil qudrati. Nampak tak Zat? Kita nak kata lemah tu, ahli sunnah kita kata perkataan mereka ahli apa? Kan dia kata tadi itu Ustaz Nuzul nampak soalan dia kata apa? Ajuz sonek tu kan. Lemah pencipta tu kan. Itu tu dikatakan lemah tu, itu perkataan dia sah kata lemah tu kalaulah adalah lemah itu kerana ada kekurangan pada sifat kudrat. Macam kita ni tak apalah. Wa inama zalika, sesungguhnya kaunul ajzu li naqsi fil qudrati tu. Zalika tu. Lemah yang ada kekurangan pada sifat kudrat tu. Itu tu ialah tabiat mungkin, Ustaz. Itu kan tabiat. Itu tabiat bagi mungkin. Tabiat bagi perkara yang mungkin, Ustaz Nuzul. Makhluk ni lah. Bila ada kekurangan lemah tu. Itu ahli sunnah kita jawab. Itu tabiat. Tabiat ni sama tabiat, Ustaz. Semula jadilah. Semula jadi. Semula jadi bagi perkara yang mungkin. Itu dia.
La taqbalul wujudal al-azaliyah. Dan tidak terimalah ia tabiat mungkin tu akan ada dia tu pada azali. Tak terima lah Ustaz Nuzul. Nampak tak? Tak terima kita kata tabiat mungkin tu ada pada azali. Sebab apa? Sebab ada lemah tu. Tak terima kita kata itu. Itu fata amal, maka kita perhatikanlah. Kata dia Ustaz Zul. Habis. Wa syubhatu rabi'atun nanti tersambung. Surah tak baca Ustaz? Relax dulu Ustaz. Bagi faham dulu. Pening. Pening lah. Hati-hati lah Ustaz. 2 kali ulang lah. Tapi nampak dah gelap insyaAllah. Nampak 80% tak pada Ustaz? 20% tu baki tu nanti bila Ustaz esok mengajar balik Ustaz nampak pula. InsyaAllah. Nampak lah kenapa. Baru tu line tak elok tu. Tu yang. Tu tak dengar tu. Apa berhenti. Dah ada pening. Okey tak? Kan Nuzul, saya tak tahu berapa persen. Kan Nuzul 10%. Saya tak tahu berapa persen. Ajar aku dapat je kau. Boleh lah, tapi persen tu kecil lah. Tapi kita ni payah sikit ajar aku